Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 6 hingga ayat 7 Surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri akan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku kamu, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sampai kepada kedua mata kaki. Dan jika kamu sedang berjunub, maka bersucilah kamu. Dan jika kamu sedang sakit atau dalam perjalanan, atau datang seorang kamu dari jamban, atau kamu telah menyentuh perempuan-perempuan padahal kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan dia. Tidaklah Allah hendak membuat keberatan atas kamu, tetapi Dia menghendaki untuk membersihkan kamu, dan Dia hendak menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu, dan supaya kamu bersyukur.
7. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu dan perjanjiannya yang telah dijanjikannya kepada kamu. Seketika kamu berkata, kami dengarkan dan kami taati. Dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan isi dada-dadamu kamu. Wuduk dan tayamun. Dalam surah An-Nisa ayat 43, kita baru diberi keterangan tentang tayamun saja. Tetapi dalam ayat 6 ini, kita tambahi penjelasan yang penting lagi, iaitu tentang wuduk. Setelah diterangkan soal makanan, sebab pernikahan ialah kelanjutan hidup manusia, dan soal pernikahan yang halal, sekarang akan dijelaskan lagi soal menghadapkan diri beribadat kepada Allah, iaitu sembahyang. Makan, beristeri dan sembahyang bertali berkelindan dalam hidup mukminin. Dengan sesama manusia, seorang mukmin membuat akad berbagai macam janji. Dengan isteri, seorang mukmin diakadkan dengan nikah. Dengan sembahyang, manusia pun mengikat akad dengan Allah. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbal Alamin. Tetapi sebelum sembahyang, bersihlah diri terlebih dahulu dan berwuduklah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri akan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai kepada siku kamu. Pangkal ayat 6. Maka ambillah air yang bersih, basuhlah muka kamu terlebih dahulu. Inilah yang pertama, membasuh muka. Dapatlah diketahui apa yang dikatakan muka, iaitu ke atasnya sampai batas tumbuh rambut, ke bawahnya sampai ke ujung dagu, ke kiri kanannya sampai ke telinga. Nescaya lebih baik dilebihkan sedikit sehingga terkena semua. Setelah selesai membasuh muka, basuh pula lah kedua tangan. Dimulai dari yang kanan sampai kedua mata siku. Itulah yang kedua. Dan sapulah kepala kamu sampai kepada tidak usah dibasuh, tetapi disapu saja dengan air. Menurut contoh Rasulullah, ialah dibasahi kedua telapak tangan, lalu disapukan sejak dari pangkal tempat tumbuh rambut, di kening, dan diteruskan ke belakang sampai ke kuduk. Itulah yang ketiga. Dan basuhlah kaki kamu sampai kepada dua mata kaki, sampai di kaki dibasuh kembali. Itulah yang keempat. Batas mata kaki sudah terang dan meliputi kaki itu akan seluruh ujung kaki yang di bawah mata kaki itu menurut tertib yang telah ditentukan Allah. Itulah yang bernama wuduk. Yang demikian teranglah bahawasanya akan memulai sembahyang tidaklah sah kalau terlebih dahulu tidak melakukan wuduk itu. Yang sedang memulai akan melakukannya, kita telah memasakkan niat akan menghadap Allah dengan hati yang suci dan bersih, tulus dan ikhlas, yang perlihatkan dengan melakukan dan memberikan anggota badan yang telah ditentukan Allah itu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ahya menuliskan hikmat wuduk itu dengan indah sekali. Bahawasanya kita membasuh muka ialah kerana di wajah kita itu terletak mata dan telinga kita, mulut dan hidung kita yang tiap waktu giat menghubungkan diri kita dengan kehidupan, melihat, mendengar, membaui dan bercakap. Banyaklah bahagian muka ini menampak dan mendengar segala macam hal dalam dunia ini. Maka sebelum kita sembahyang menghadap Allah, kita bersihkannya dahulu muka ini daripada pengaruh yang lain tadi, yang banyak atau sedikit membawa kesan pada jiwa kita. Entah mulut bercakap terlanjur salah,
entah lidah dan bibir terlanjur memakan barang yang tidak bersih di sisi Allah, entah hidung salah mencium dan membau sesuatu, entah mata salah lihat dan telinga salah dengar. Inilah yang kita basuh, kita bersihkan sebelum berdiri menghadap Allah. Demikian juga membasuh tangan, entah terjembar oleh tangan ini, entah terpegang perkara yang membawa kontak buruk kepada jiwa. Kita bersihkan dia dahulu sebelum menghadap Allah. Demikian juga kaki ini, entah melangkah dia ke tempat yang tidak berkenan di sisi Allah. Kita bersihkan terlebih dahulu, kerana kita akan berdiri lurus di hadapan Allah. Karena kata Al-Ghazali selanjutnya, untuk membersihkan diri kita sama sekali dari najis, tentu kita tidak sanggup, dan Allah pun tidak menyuruhkannya demikian. Bukankah perut kita itu kantung najis, dan darah yang mengalir dalam tubuh kita itu ialah najis? Lantaran itu, maka perbuatan kita berwuduk kalau hanya ditilik zahirnya saja, belumlah dapat menghilangkan perbuatan najis. Namun kita telah membersihkan apa yang dapat dibersihkan, bahagian badan yang penting dan aktif dalam kehidupan, sebagai tanda bahawa hati kita sendiri telah kita bersihkan. Ini adalah satu simbolisme. Dan jika kamu sedang berjunub, maka bersucilah kamu. Junub ialah keadaan sesudah bersetubuh atau keluar mani kerana yang lain, misalnya mimpi. Ketika itu letih lelahlah segala persendian dan urat saraf, sebab mani itu adalah sari seluruh badan. Setelah kamu dalam keadaan junub itu, kamu adalah dalam keadaan tidak bersih atau tidak suci, maka belumlah sah kamu sembahyang kalau hanya semata-mata dengan berwuduk saja. Melainkan hendaklah kamu bersuci dengan memandikan seluruh badanmu, yang di dalamnya yang di dalam surah An-Nisa ayat 43 pun dahulu telah diterangkan dengan kata, maka mandilah kamu. Dengan ini mendapat pengertianlah kita bahawa cara membersihkan diri dalam hendak mengerjakan ibadat sembahyang itu ialah dua macam. Pertama, wuduk mengenai anggota wuduk yang telah disebutkan. Kedua, mandi wajib kerana junub. Selain dari itu, ada pula semacam mandi lagi, iaitu mandi yang sangat dianjurkan walaupun tidak junub. Sekurang-kurangnya, iaitu mandi yang sangat sekurangnya sekali sejumaat, iaitu pada tiap-tiap hari Jumaat ketika akan berangkat pergi ke masjid. Tetapi oleh kerana agama tidak memberatkan suatu perintah ketika terdapat masyarakat mengerjakan, selalu terdapat juga pengecualian. Sebab itu, maka berkatalah lanjutan ayat, dan jika kamu sedang sakit, entah kerana demam sehingga tidak dapat menyinggung air, atau kerana luka yang tidak boleh kena air, atau kerana sakit itu payah engkau dapat mencari air, atau dalam perjalanan yang dinamai musafir, meninggalkan rumah tangga, pergi keluar kerana suatu urusan, atau datang seorang kamu dari jamban, artinya habis buang air, buang air besar atau buang air kecil, atas kamu telah menyentuh atau kamu menyentuh perempuan-perempuan. Di sini dalam bahasa yang dipakai dalam ayat yang disebutkan la mastum, dari pokok kata mula masah, yang bererti telah terjadi sentuh menyentuh. Lantaran menilik isi kata yang demikian, dapatlah difahamkan bahawa ini bukan saja semata-mata bersentuh kulit, melainkan kata-kata yang halus menyindirkan kata persetubuhan, yang dalam Al-Quran mengenai persetubuhan ini tidak sekali juga dipakai kata yang tepat menuju itu. Padahal kamu tidak mendapat air, maka jika terjadi salah satu dari keempat sebab itu, ini satu, sakit yang menyebabkan tidak dapat bersentuh dengan air; dua, dalam perjalanan kerana sukanya air; ketiga, kembali dari buang air besar atau buang air kecil padahal air tidak ada; keempat, bersentuhan dengan perempuan
padahal air tidak ada atau tidak dapat menyentuh air kerana ada sakit, maka bertayamunlah kamu dengan tanah yang baik. Maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan dia. Dengan ini dijelaskan lagi ayat 43 dari surah An-Nisa yang dahulu. Dalam ayat ini dapatlah kita memahamkan bahawa tayamun adalah ganti air untuk wuduk dan untuk mandi wajib. Inilah yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, terutama dalam kitabut taharah, dua macam hadas, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Keadaan sesudah bersetubuh atau keluar mani dari sebab yang lain dan selesai haid dan nifas bagi perempuan, dan semuanya ini adalah dalam keadaan berhadas besar sebelum mandi. Sehabis buang air besar dan kecil, sehabis keluar air kentut, sehabis keluar angin kentut, atau sehabis tidur, atau setelah menyentuh kemaluan sendiri, terjadilah hadas kecil, maka wajiblah berwuduk kalau akan sembahyang atau akan tawaf di Kaabah. Kalau air tidak ada atau sukar mendapat air atau tidak boleh menyentuh air kerana sakit, maka tayamun jadi pengganti wuduk dan pengganti mandi junub. Dengan tayamun, hadas besar dan hadas kecil jadi hilang, dan kita telah suci untuk mengerjakan sembahyang. Maka bertayamunlah dengan tanah yang baik. Artinya ambillah tanah yang baik, yang nyata tidak ada najis padanya. Pukulkanlah kedua belah telapak tangan kepada tanah yang baik itu. Pertepukkanlah kedua tangan sesudah itu, hembus debunya, lalu sapukan atas barut atau barutkan ke muka sekali, dan terus tangan yang kiri menyapu ujung tangan yang kanan sampai ke pergelangan, dan tangan yang kanan menyapu tangan yang kiri pula sampai ke pergelangan sekali pula. Keterangan panjang lebar sudah kita pendapat ketika menafsirkan ayat tayamun yang pertama pada surah An-Nisa. Maka tersebutlah dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hal-hal yang membatalkan wuduk, iaitu kerana keluar sesuatu dari kedua perlepasan, muka dan belakang, kubur dan dubur, termasuk keluar angin atau keluar mazi dari kemaluan. Selain itu, panjang lebar juga perbincangan para ulama fiqh tentang hidup yang macam mana yang membatalkan wuduk, dan jadi perbincangan juga tentang bersentuh kulit laki-laki dan perempuan atau bersentuh kulit isteri, iaitu persentuhan yang tidak ada hambatan, iaitu di balik kain. Diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari sahabat Rasulullah dan Az-Zuhri dari tabi'in mengatakan batal wuduk kerana bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Begitu pula mendapat pendapat Syafi'i. Tapi ada riwayat bahawa Ali dan Ibnu Abbas dari sahabat dan Tawaf dan Atta dan tabi'in berpendapat tidak batal kalau hanya bersentuh kulit saja. Inilah mazhab Imam Hanafi dan mazhab Ahlul Bait. Yang setengahnya lagi menyatakan hanya batal wuduk kalau persentuhan itu dengan syahwat. Golongan ini menyatakan sehingga menyentuh kulit laki-laki yang manis pun bisa membatalkan wuduk kalau timbul syahwat. Sebab memang ada juga laki-laki yang timbul syahwatnya melihat anak laki-laki manis yang belum tumbuh kumisnya. Pangkal perlainan pendapat ialah pengertian sentuh. Setengah mengatakan menurut arti yang asli, iaitu sentuh, sebab itu jadi batal wuduk. Setengah mengambil arti majaz, iaitu sendiran, iaitu setubuh. Tetapi terdapat hadis-hadis yang sahih, terutama riwayat Aisyah, bahawa Aisyah pernah memegang kaki Nabi sedang beliau sembahyang, dan beliau sembahyang terus. Hadis isteri beliau, Ummu Salamah, mengatakan pula bahawa dia pernah berebut mengambil wuduk dalam satu timba dengan Rasulullah, sehingga singgung menyinggung dan sentuh menyentuh sampai selesai wuduk,
Bahkan ada hadis yang menyatakan bahawa beliau pernah mencium isterinya sedang beliau berwuduk. Setelah itu beliau terus sembahyang. Untuk memperluaskan pengetahuan tentang ini, bacalah buku-buku fiqh yang memberikan keterangan yang luas. Dalam bahasa Indonesia ialah seumpamanya karangan Profesor M. Hasbi As-Sadiqi dan Syekh A. Hasan dan lain-lain. Tidaklah Allah hendak membuat keberatan atas kamu, tetapi Dia menghendakkan untuk membersihkan kamu. Inilah alasan pokok, maka seketika sukar mendapat air atau membawa kesusahan atau bertambah sakit kerana memakai air, walaupun air ada, diizinkan menggantikan ia dengan tayamun, kerana Tuhan tidak hendak memberatkan hamba-Nya dalam hal yang akan menyusahkan diri. Sekeras-keras peraturan, tetapi ada pengecualian, bukan saja dalam hal wuduk dan mandi junub, bahkan dalam hal sembahyang sendiri dan hal puasa, semuanya ada pengecualian. Tidak sanggup sembahyang yang berdiri boleh duduk, tidak sanggup duduk boleh tidur. Dalam musafir boleh mengqasar, menjamak. Dalam perang boleh sembahyang 1 rakaat sebagai telah dituntunkan di surah An-Nisa. Dan hal ini telah menjadi perundang-undangan atau kaedah dalam ilmu usul fiqh. Seumpamanya masyakat membawa kemudahan. Suatu hal kalau sudah amat sempit menjadi lapang. Menolak yang akan merosak lebih didahulukan dari mencapai yang manfaat. Yang darurat menyebabkan halalnya yang terlarang. Hal yang diharamkan kerana zatnya dibolehkan kerana darurat, dan hal yang diharamkan kerana menutup pintu bahaya dihalalkan kalau ada keperluan, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa kehendak Allah yang utama ialah supaya kamu menjadi suci bersih. Yutuhirukum, membersihkan kamu. Di sinilah sumber kata tentang taharah yang telah menjadi pengajian pertama dalam seluruh kitab-kitab ilmu fiqh dalam sekalian mazhab, sampai membicarakan air berpanjang lebar, air yang suci lagi mensucikan atau air yang mustakmal, tentang air yang kurang dari 2 kolah ataupun lebih. Cuma kadang-kadang meskipun yang dimaksudkan oleh ulama-ulama itu adalah baik mengasah otak untuk ijtihad, kerana panjangnya pengajian taharah itu, ada orang yang mengajinya sampai 3-4 tahun belum juga tamat. Padahal maksud agama bukan kesukaran melainkan kemudahan. Diganti air dengan tanah dan disuruh bertayamun kerana sukarnya air, ialah kerana maksud Allah tidak hendak memberati, akan tetapi tujuan Allah tetap, iaitu agar hamba-Nya tetap bersih dan suci. Kalau orang hanya berfikir sepintas lalu, tentu dia akan bertanya-tanya. Dengan air memang tercapai kebersihan, tetapi dengan tanah tidaklah nampak kebersihan itu. Tetapi kalau berfikir itu sudah lebih mendalam, teranglah bahawa mengganti dengan tanah sesudah air tidak ada atau tidak bisa dipakai adalah suatu pembersihan juga, iaitu pembersihan dan kesucian yang telah tumbuh dari dalam jiwa seseorang kerana taatnya kepada Allah. Allah telah memerintahkan, sebab sembahyang hendaklah dibersihkan diri dengan air wuduk atau mandi junub. Kalau sembahyang kalau belum bersih dan sebab sembahyang hendaklah dibersihkan diri dengan air wuduk atau mandi junub. Jangan sembahyang kalau belum bersih dan suci. Sekarang air tidak ada, namun perintah bersih suci itu dilaksanakan juga sebagai semestinya. Belum mau berdiri sembahyang menghadap Allah sebelum syaratnya dilengkapi, iaitu dilengkapi dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah sendiri. Dan Dia hendak menyempurnakan
nikmatnya atas kamu. Maka dengan perintah berwuduk lebih dahulu atau mandi bagi yang junub dan mengganti keduanya dengan tayamum pada waktu air tidak ada atau membawa susah adalah semuanya itu untuk menyempurnakan nikmat Allah bagi hambanya. Nikmat Allah yang amat utama bagi mukmin ialah pendidikan kebersihan dan kesucian itu. Bersih suci jasmani dan rohani. Dibersihkan terlebih dahulu anggota tubuh, lalu menghadap kepada Allah dengan segala ingatan kepada yang lain. Dibersihkan dari sekalian pengaruh. Dibulatkan fikiran pada Allah. Dimulai dengan Allahu Akbar, hanya Allah saja yang maha besar, yang lain kecil dan tidak ada artinya. Ditutup dengan salam, Assalamualaikum, dengan hati bersih, membawa jiwa yang damai ke tengah masyarakat. Inilah nikmat yang dianugerahkan Allah yang tiada taranya bagi seorang Muslim. Alangkah elok buah tempayan, sugi-sugi mengaram benih. Alangkah elok orang sembahyang, hati suci, mukanya bersih. Dan supaya kamu bersyukur, maka dengan jasmani bersih dan hati suci, mengerjakan pula sembahyang dengan hati yang suci bersih daripada pengaruh yang lain, bertimpalah datangnya nikmat dirasai oleh jiwa sendiri. Banyak kesusahan yang dapat diatasi kerana sembahyang. Dengan sembahyang terlatihlah jiwa mensyukuri nikmat sehingga berkekalan dalam hidup di waktu senang dan di waktu susah pun. Untuk menyempurnakan kehendak Tuhan agar umat yang beriman itu suci dan bersih, selalulah Nabi kita SAW memberikan contoh dan teladan. Sehingga untuk menggenapkan ayat itu, hendaklah kita pelajari pula hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan wudu itu sendiri hendaklah dilengkapi dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan bersikat gigi. Perintah bersikat gigi atau menggosok gigi, bersugi sangatlah dipentingkan sampai seketika perintah itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat berkata, saya sangka perintah menggosok gigi itu akan diwajibkan pula sebagai wajibnya sembahyang. Sampai pun di dalam mengerjakan puasa, perintah menggosok gigi itu dipentingkan juga. Sampai beliau tunjukkan kayu yang amat bagus penggosok gigi, iaitu urat kayu arak, nampak namanya, harum baunya, dan disunatkan menggosok gigi dengan dia ketika akan sembahyang. Gambarkanlah sendiri betapa bersihnya seorang mukmin itu. Sekurang-kurangnya 5 kali sehari, semalam mereka berwuduk, membersihkan anggota-anggota yang selalu dipakai praktis sehari-hari. Bahkan sunat pula membaharui wuduk. Selama pula gigi bersih digosok. Sunat tiap-tiap akan sembahyang, jadi sekurang-kurangnya 5 kali pula sehari. Beberapa orang tabik Eropah telah menyelidiki urat kayu arak itu. Mereka jadi heran sehingga ada yang menganjurkan kepada pasiennya, gosoklah gigi kamu dengan kayu Muhammad. Pada suatu hari, Rasulullah bersama-sama sahabat beliau berjalan keluar kota. Mereka sampai ke dekat sebuah perkuburan. Beliau tertegun, tegak sebentar, lalu beliau suruh ambilkan 2 pelepah kurma yang masih baru. Lalu beliau letakkan di atas dua buah kubur di situ. Kemudian beliau katakan bahawa beliau mendengar pekik gerung yang ngeri sekali dari 2 orang yang berkubur di situ. Moga-moga, kata beliau, rasa sejuk dari daun-daun itu akan dapat mendoakan mereka. Kesalahan yang seorang dari mereka adalah kerana ketika hidupnya dia tidak suka istinja, iaitu sehabis kencing. Habis kencing tidak dibasuh atau dicucinya ujung kemaluannya. Dan ingat pula lah perintah beliau tentang mandi. Selain dari mandi wajib, hendaklah mandi sekurang-kurangnya tiap-tiap pagi hari Jumaat.
Padahal lantaran itu ada ulama mengatakan bahawa mandi sekali Jumaat itu adalah wajib. Padahal sampai sekarang kononnya bangsa-bangsa di Eropah yang kelihatan bersih pakaian itu ada yang mandi hanya sekali sebulan. Hanya bangsa Inggeris kerana biasa menjajah di negeri-negeri Islam telah belajar banyak mandi. Sampai disebutkan pula oleh Rasulullah SAW bahawasanya mencabut bulu ketiak, mencabut bulu ari-ari dan mengerat kuku dan berkitan adalah kebersihan yang fitri atau yang murni bagi manusia. Ketika kaum muslimin telah kalah di Spanyol, seketika diadakan pembersihan besar-besar oleh penguasa Kristian. Malanglah nasib mereka itu, kerana salah satu tanda dari orang Islam yang akan menyebabkan sia-sia mereka yang masih tinggal di Spanyol diusir dari sana ialah kerana mereka bersih-bersih. Rupanya wudu itu memang memberi bekas kepada kejernihan muka. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah mengatakan bahawa salah satu daripada tanda umatnya di akhirat kelak ialah ghurran muhajjalin, berseri-seri wajah mereka kerana wudu. Demikianlah pada suatu hari pada tahun 1943, zaman kekuasaan Jepang, penulis tafsir ini melawat ke Singapura bersama beberapa orang Jepang menjadi tetamu mereka. Waktu asar telah sampai habis, padahal penulis mengkosa dan menjamak sedang air belum juga bertemu. Maka sampailah kami ke sebuah taman, di sana ada air. Penulis terus mengambil wuduk dan sembahyang di rumput dan mereka menunggu. Setelah selesai penulis sembahyang, penulis temuilah mereka kembali. Serentak mereka mengatakan bahawa mukaku kelihatan lebih jernih daripada tadi sebelum sembahyang. Memang sudah sehabis wuduk dan melakukan sembahyang, fikiran kita menjadi lapang dan wajah kita menjadi jernih. Dan apabila hati telah lapang, wajah jadi jernih, ataupun tugas yang akan dilakukan terasalah ringan. Inilah yang dikehendaki Allah daripada umat mukminin. Dan pada hari Jumaat disuruh berpakaian bersih, bahkan berhias, berharum-haruman ke masjid, kerana akan bertemu dengan orang banyak dan akan duduk bersaf. Dan ingatlah olehmu akan nikmat Allah atas kamu. Pangkal ayat 7. Nikmat yang diberikan kepada kamu, ingatlah baik-baik. Dan berpecah belah kamu menjadi bersatu, dari gelap gulita kamu dibawa kepada nur Islam. Dari bangsa yang tidak bererti, hanya jadi mangsa dari bangsa-bangsa yang kuat di kiri kanan tanah kelahiranmu. Tersebab Islam kamu telah menjadi suatu umat yang kuat dan disegani. Tersebab Islam kamu telah menjadi kuat, suatu umat yang kuat dan disegani. Dan ingat pula lah, dan perjanjiannya yang telah dia janjikan kepada kamu ketika kamu berkata, kami dengarkan dan kami taati. Ya, ini mengingatkanlah bahawa di saat-saat yang penting, di atas nama Tuhan Allah, Nabi kamu dan pemimpin kamu Muhammad SAW itu telah memadu janji dengan kamu, baik akan sehidup semati dalam menegakkan agama Allah. Ketika baik itu diambil, kamu pun telah menyanggupi akan mendengar segala perintah dan akan taat melakukannya, baik di waktu senang atau di waktu susah, baik kerana ada harapan keuntungan ataupun akan meminta pengorbanan. Janji baik di saat-saat penting diadakan Rasulullah SAW, yang termasyhur ialah baik dengan utusan-utusan Al-Ansar di Aqabah. Demikian pula baik di bawah pohon di Hudaybiyah. Dan dalam surat Al-Mumtahanah, seketika Utsman bin Affan belum juga kembali dari tugasnya jadi utusan kepada orang Quraisy di Mekah. Dan diterangkan pula bahawa perempuan pun pernah diambil bait mereka yang tersendiri, sebagai tersebut dalam surah Al-Mumtahanah.
dan takwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, kerana kamu adalah umat yang telah dipercaya untuk membantu Rasul dalam menjalankan kewajipan yang suci tetapi berat. Namun jika badanmu telah bersih sekurangnya 5 kali sehari, kamu berwuduk untuk menghadap Allah dengan hati yang suci pula. Kamu tegakkan salatul jamaah untuk menyatu padukan hatimu semuanya. Dan kamu taat setia mendengar dan menjalankan bimbingan Rasulmu. Nescaya tidaklah ada perkara berat yang tidak akan dapat dipikul, dan tidaklah ada yang sukar yang tidak akan dapat diatasi. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan isi dada-dada kamu. Ujung ayat 7. Maka oleh kerana bagi Tuhan tidak dapat disembunyikan niat yang tidak ikhlas, bahkan Dia selalu memasang teropongnya atas tiap-tiap isi dada kamu, selalulah adakan pembersihan itu. Janganlah dimungkiri perjanjian dengan Allah, jangan diingkari baik dengan Rasul, dan setialah memegang janji dengan sesamamu manusia, dan patuhilah janji dengan dirimu sendiri. Tegakkanlah ikhlas, hilangkanlah beramal kerana riak. Sebab itu dari wuduk dimulai pelaksanaan kebersihan, dengan sembahyang dilanjutkan pembersihan itu, kerana langsung menghadapkan hati yang khusyuk kepada Allah, dan selesai sembahyang menghadapi setiap tugas hidup dengan hati yang tulus ikhlas pula, dan kelak setelah meninggal dunia akan kembali menghadap Allah biqalbin salimin, dengan hati yang bersih suci pula. Memang ada pertalian di antara kebersihan badan dengan kebersihan hati. Rasakan sendirilah apabila kain yang kotor telah ditinggalkan dari badan, lalu mandi dan dibersabun, setelah itu berwuduk dan sembahyang. Rasakan betapa lapangnya dada setelah habis mengerjakan ibadat itu. Dan kebersihan hati tadi membawa pengaruh pula kepada kebersihan sikap hidup, keikhlasan dan kejujuran. Itu pula sebabnya maka sembahyang subuh dan zikir dan wirid sesudah sembahyang matahari pun terbit. Kita pun menerima hari yang baru dengan dada terbuka dan hati yang bersih. Pintu rezeki pun terbuka, dan alam yang berada sekeliling kita menjadi saksi bahawa kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sebutkan seketika menafsirkan ayat Tayammun dan surah An-Nisa ayat 43 dahulu, iaitu juz 5, penggantian dengan tanah seketika air tidak dapat dipakai pun menunjukkan kebersihan hati. Ini adalah satu simbolisme. Syah Waliullah Ad-Dalawi secara filosofis telah menerangkan bahawa mengganti air dengan tanah adalah mengingatkan manusia akan asal jadinya. Ini merupakan satu simbolisme yang besar, mendidik manusia berendah hati. Ingatlah seketika Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah untuk menaklukkannya. Setelah 11 tahun dia terasing di Madinah dengan penuh rindu agar satu waktu tanah tumpah darahnya itu dapat hendaknya dibebaskan dari masyarakat jahiliah. Seketika beliau memasuki kota itu dengan penuh kemenangan, dan orang-orang yang dahulu memusuhi dan mengusinya telah berdiri di pinggir jalan menonton kedatangannya dengan penuh ketakutan, kalau Nabi Muhammad SAW membalas dendam. Tetapi apa yang beliau perbuat? Beliau sedang mengendari tunggangannya, tetapi beliau merunduk serendah-rendah ke bumi sampai tangannya dapat mencapai tanah. Diambilnya tanah pasir itu segenggam, lalu ditaburkannya ke atas kepalanya sendiri untuk menekan perasaannya jangan sampai merasa sombong atas kemenangannya. Dengan sikap kita, bila satu waktu mengganti air buat berwuduk, dengan tanah buat tayamun, demikianlah sifat kita bila di satu waktu mengganti air membuat
berwuduk dengan tanah buat tayamun. Ini adalah satu simbolisme yang besar. Tujuannya ialah kebersihan lahir dan batin dan kebersihan hidup. Sebagai penutup tafsiran ayat ini, kita kutipkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Telah merawikan Ibnu Jar dari Abu Umamah, berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwuduk lalu dibaguskan